berdasarkan kepada populariti, GTA tidak mendapat nama pun daripada masyarakat. Masyarakat tolak GTA. Kenapa masih nak lagi GTA? Okey. Dia begini Kalau tadi naratifnya dibawa apa yang berlaku di PRN Melaka dan Johor. Sebagaimana yang umum tahu, PRN Melaka dan Johor menunjukkan peratusan keluar mengundi yang rendah. Hanya sekitar 30% pengundi keluar dan memangkah pada masa tersebut. Walaupun contohnya di PRN Melaka, GTA ataupun pejuang tidak mengambil bahagian, tapi di PRN Johor, pejuang pertama kali mengambil bahagian yang paling banyak dalam pertandingan pilihan raya peringkat negeri. Jun, soalannya tadi, kenapa masih memilih GTA sedangkan result yang ditunjukkan tidak memberansangkan. Kita bercerita soal perjuangan. Saya dan bersama kawan-kawan yang lain dalam GTA ini, kita bukan bercakap tentang perjuangan yang kita lakukan dalam masa sehari. Saya yakin tidak ada keajaban yang boleh dibuat dalam masa satu malam. Tetapi langkah pertama mesti diambil bagi menunjukkan kepada masyarakat apa yang kita nak perjuangkan di dalam negara kita. Sebagai contoh, kalau saya lihat kepada perkembangan sejarah UMNO sekalipun, di peringkat pertama dulu UMNO ditubuhkan oleh Tunku Abdul Rahman. Ketika kita nak mencapai kemerdekaan pada masa itu, parti politik yang ada mungkin tak banyak, dan pada ketika itu satu parti politik digerakkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan negara kita merdeka. Itu syarat yang ditetapkan oleh British dulu. Kemudian kita nak memperjuangkan sesuatu bagi memastikan tahap ekonomi. Dasar pecah dan perintah yang dibuat oleh British, iaitu orang Melayu di kampung, orang India berada dalam estate, dan orang Cina berada dalam pekan-pekan besar. Pada ketika itu hanya parti politik atau penyatuan orang Melayu penting bagi memastikan kepentingan orang Melayu dapat diimbangi dengan perkembangan kaum-kaum yang lain di Malaysia. Jadi pada masa sekarang, perjuangan yang sama dulu, kalau dilihat, inilah yang dibawakan oleh Gerakan Tanah Air sekarang, iaitu benar-benar turun ke bawah, menjadi wakil rakyat yang akhirnya sedar bahawa menjadi wakil rakyat mesti berkhidmat untuk rakyat, mengetahui masalah rakyat. Sama ada menang atau kalah, pada hemat saya yang berlaku di PRN Johor tu, sebagai contoh yang selalu dimomokkan oleh banyak ahli parti politik, hanya sekadar melihat kepada menang atau kalah. Tetapi GTA ni, Gerakan Tanah Air ni, benar-benar nak masyarakat menyelami bahawa dah sampai masa untuk kita melantik wakil rakyat yang benar-benar ikhlas untuk berkhidmat kepada rakyat kembali. Kita nakkan pemimpin yang bersih, kita nakkan pemimpin yang tidak terpalit dengan pelbagai tuduhan mahkamah dan jenayah. Kita nakkan pemimpin yang sanggup berdekulmus siang dan malam, membawa suara rakyat ini ke Dewan Rakyat di Parlimen. Saya sendiri secara peribadi, kita dah letih melihat kalau 70 hari lah sidang Dewan Rakyat bersidang, kebanyakan masa telah dihabiskan dengan hanya memanggil orang sini bodoh, hanya memanggil orang sini beruk dan sebagainya. Kita nakkan wakil rakyat yang ada dalam Dewan Rakyat bercakap soal merit, bercakap tentang dasar pendidikan negara, bercakap tentang bagaimana kaedah untuk menyelesaikan masalah ekonomi, meningkatkan taraf hidup, bagaimana nak membolehkan bahawa kenaikan harga barang ini dapat diimbangi dengan pendapatan isi rumah. Itu yang kita nak dengar. Kita nak dengar bagaimana usaha kerajaan dapat dibuat bagi membolehkan anak-anak muda ni dapat perumahan-perumahan yang mungkin boleh ditawarkan satu harga yang terkawal. Penjawat awam, bagaimana mutu penjawat ini dapat ditingkatkan. Kita dengar contohnya banyak agensi-agensi kerajaan terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Sebenarnya kita kena menyelami bagaimana kehidupan anggota polis, anggota bomba, anggota rela dan sebagainya. Adakah mereka mendapat pembelaan taraf hidup yang baik? Rumah mereka macam mana? Gaji mereka macam mana? Kemudahan mereka macam mana? Jadi inilah perkara yang saya rasa, kalau ikut tadi saya tak takut untuk berkatakan bahawa Gerakan Tanah Air bakal menjadi satu gerakan yang akan melumpuhkan parti-parti yang lain. Sebab perjuangannya jelas, perjuangannya hala tujuannya adalah semata-mata untuk memastikan bahawa taraf hidup masyarakat benar-benar menjadi perjuangan wakil rakyat mereka. Sebab itu saya bersama, apa pun kata orang di luar, saya masih melihat apakah dia punya hala tuju perjuangan. Kalau perjuangan itu selari dengan prinsip rukun negara, saya fikir saya akan bersama dengan mereka dan begitulah seterusnya. Baik. Jadi perjuangan yang cuba dibawa oleh GTA, perjuangannya mudah, adalah untuk memastikan bahawa agama, bangsa dan tanah air kita terbela, dan dalam masa yang sama kita tidak akan melupakan
kaum-kaum yang lain yang ada di Malaysia. Semua orang boleh hidup dengan aman dan damai. Semua kaum pun sepatutnya mendapat saya tidak katakan keselamatan, tapi sekurang-kurangnya mereka bebas untuk berniaga, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Tetapi tumpuan saya dan rakan-rakan lain dalam gerakan Jati Tanah Air, yang penting adalah memastikan agama, bangsa Melayu, kaum Melayu, hak-hak kita yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan, tidak ada siapa yang akan mengusiknya. Jadi seterusnya, ini pertama kali Tuan Fakhri terlibat dengan politik. Bagaimana cara berkempen Tuan Fakhri lakukan di P126 Jelebu? Baik. Di Jelebu menyaksikan bahawa pada tahun ini lebih kurang 59,000 pengundi yang berdaftar dan akan mengambil bahagian dalam pilihan raya yang akan datang pada hari Sabtu. Lebih kurang 3 hari lagi akan datang. Daripada 59,000 pengundi, saya anggarkan antara 40 hingga 5% tinggal di luar Jelebu. Maknanya yang ada di dalam Jelebu lebih kurang dalam 34 hingga 35,000 pengundi. Okey. Jadi saya faham. Ya, perkara yang sama juga telah dimaklumkan oleh Tun Mahathir. Saya ingat pada minggu lepas bahawa gerakan Tanah Air ini yang bergerak menghampiri saat pilihan raya, tempoh masa yang pendek, kita ada banyak kekurangan. Kalau lihat tuan-tuan dapat lihat di luar sana, di mana-mana bahagian parlimen, di parlimen saya khususnya, kalau nak dipertandingkan tentang bilangan bendera, memang kita kurang. Kalau nak bertanding dari sudut poster siapa yang paling banyak, again, memang kita kurang. Tetapi ada, bukan kata tak ada. Dari sudut kekuatan kewangan juga kurang. Bila kita turun ke padang, kempen kita adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Saya selalu pesan kepada semua pengundi yang saya jumpa. Yang pertama adalah semua orang wajib menunaikan tanggungjawab keluar mengundi. Itu yang wajib. Kedua adalah kita dah sampai satu masa bahawa siapa pun calon yang kita pilih bukan lagi di atas latar belakang warna parti politiknya, tetapi lebih kepada watak calon, personality, taraf pelajarannya dan apakah pengalaman yang beliau boleh sumbangkan dalam parlimen masing-masing. Jadi cara saya berkempen, of course saya akan turun berjumpa dengan pengundi seramai mungkin yang saya jumpa. Dan saya di bawah parlimen Jelebu lebih kurang ada 4 dun. 4 dun, ada yang dalam kawasan kampung, ada yang tinggal di bandar, ada yang dalam kawasan Felda. Jadi pelbagai latar belakang tersebut saya mesti turun. Yang penting saya menyelami apakah masalah yang dihadapi oleh masyarakat di dalam parlimen Jelebu. Okey, untuk pengetahuan tuan moderator, di parlimen Jelebu ni terdapat pelbagai komposisi masyarakat. Kita ada orang asal atau orang asli, kita ada masyarakat Felda, masyarakat kampung, tetapi kebanyakan masyarakat yang berada di parlimen Jelebu ni adalah berada dalam industri pertanian. Ada petani yang nanam getah, ada petani yang terlibat dalam industri kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kalau nak tanya saya cara saya berkempen, saya turun ke bawah, jumpa pengundi di mana-mana sahaja mereka berada. Saya turun ke pasar malam, saya turun ke pasar tani, saya turun ke warung-warung, saya turun ke masjid, surau. Semata-mata saya nak mengenal pasti dan berjumpa dengan pengundi dan mengetahui apakah masalah yang mereka alami dalam kawasan masing-masing. Itulah cara kempen yang saya gunakan. Setiap kali saya berjumpa dengan pengundi, saya mengambil peluang untuk memberikan kesedaran. Kenapa mesti mengundi? Satu. Kedua, bagaimana ingin memilih pemimpin yang bagus dan baik untuk memimpin masyarakat setempat. Jadi sebahagiannya saya gunakan masih lagi cara tradisional, pasang poster, pasang banner. Kita juga dah mulakan dengan sistem media sosial. Kita naikkan isu-isu yang semasa di kawasan tersebut, berkongsi dengan masyarakat apa yang kita nak laksanakan. Tapi yang paling penting, saya faham senjata utama adalah turun jumpa pengundi seramai mungkin, sebab mereka lah ejen kita di bawah akan bercerita dengan pasangan masing-masing, keluarga masing-masing, rakan-rakan masing-masing. Sebab bila timbul musim pilihan raya, isu politik menjadi tajuk utama. Kalau ada World Cup pun dia tak cerita pasal World Cup dah. Politik ini akan mendominasi semua tajuk perbualan di warung-warung dan semua tempat, di masjid dan sebagainya. Jadi saya fikir cara kempen yang terbaik yang saya buat sekarang adalah untuk turun dan menjumpa pengundi, menyedarkan dan menerangkan kepada mereka apakah kepentingan mereka mengambil bahagian dalam pilihan raya kali ini. Itu kaedah kempen saya setakat ni. Saya percaya Tuan Fakhri ada banyak lagi isu yang ingin diketengahkan kepada pihak tuan dan puan. Walau bagaimanapun, kita berehat sebentar dan kita berjumpa selepas ini.